Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Kita masih lagi dalam bab ma jaa fi al-musawwirin. Bab berkenaan dengan hukum orang yang musawwir, yang buat makhluk bernyawa. Dan kita bincang sebenarnya hukum yang ulama sepakat yang tak ada khilaf padanya, al-musawwir yang diharamkan adalah buat patung makhluk yang bernyawa ataupun melukis gambar makhluk yang bernyawa. Yang diperselisihkan adalah mengambil fotografi makhluk yang bernyawa. Itu yang diperselisihkan para ulama. Dan banyak para ulama daripada Saudi apa semua dia rajihkan pendapat, mengatakan bahawa ambil gambar makhluk-makhluk bernyawa ni secara mutlak tak boleh. Sebagainya pula dia kata ini tak diharamkan, dilarang kerana dia bukannya taswir, perbuatan itu tak ada, perbuatan mensuar, buat gambar tu tak ada. Yang Nabi larang tu adalah perbuatan dia sendiri, tangan dia membentuk-bentukkan makhluk itu. Sebab hadis Nabi SAW, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapakah yang paling zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang buat makhluk macam aku. Macam aku buat, macam perbuatan aku. Falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu sya'iratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu burrah. Maka kau boleh pergi buat semua. Pergi buat biji-bijian, biji benih, ataupun biji gandum, ataupun biji barli, atau seumpama dengannya. Barakallahu fikum. Ini dalil. Tetapi Syekh rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdul Wahab, kenapa letakkan bab musawwir ini? Sedangkan ini bab fiqah kan? Ini bab fiqah. Iaitu Syekh nak bagi tahu kepada kita bahawa, bayangkan orang yang menyamakan salah satu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mencipta makhluk, pun Allah Ta'ala telah mencela mereka dengan celaan yang sangat dan mengazab mereka. Bayangkan orang yang menyamakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah kepada makhluk, maka lebih-lebih layak lagi dicela. Itu tujuan Syekh letak bab ni. Satu. Tujuan kedua Syekh letakkan bab ni adalah nak bagi tahu bahawa bagaimana taswir, bagaimana gambar-gambar, patung-patung dan kubur-kuburan ini adalah punca kesyirikan yang besar. Macam sekarang kan, buat gambar besar-besar, gambar Tok Guru dia besar-besar, nampak gambar orang Syiah, nampak apa, mesti ada gambar Khomeini kan belakang. Gambar Khomeini itu lagi gambar muka macam satu orang yang janggut dia pakai serban hijau apa semua tu kan. Kerana itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di belakang tu ada gambar lagi, semua muka macam orang Parsi je semua. Nampak tak? Ataupun sebahagian tarikat sufiyah, kita letakkan gambar tok-tok guru dia apa semua. Dan juga sebahagian golongan yang nasionalis yang terlampau ta'assub dengan pemimpinnya, seperti Kamal Atatürk dan apa semua, letak gambar Atatürk besar-besar kat belakang tu. Ini semua adalah jalan kepada syirik. Lepas tu Syekh rahimahullahu ta'ala dimulakan dengan bagi hadis berkenaan dengan, dalil berkenaan dengan gambar ini dan hukumnya. Dan kemudian Syekh masuk bab kubur, dan bawah sekali Syekh menceritakan berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW suruh meratakan kubur dan lain-lain. Kalau al-ghulu padanya, boleh bawa kepada itu bukan nasihat, itu bukan ulama kita punya. Jadi dan nasihat lah. Dan mereka dah nasihati. Rumah yang padanya surah, dia kata gantung padanya surah, tak kena masuki malaikat. Gambar tak boleh masuk. Gambar tak boleh. La yadkhul malaik. Gambar lukisan lagi dah, confirm tak boleh. Gambar lukisan yang tak ada khilaf padanya, lukisan burung, lukisan apa semua. Jadi gambar betul, gambar tapi orang tu lukis. Oh, lagi tak boleh sama. Yang penting jangan lukis, lagi bahaya. Kan orang ambil gambar betul, kemudian dia portrait kan, lagi tak boleh. Ataupun gambar biasa, kemudian dia adjustkan jadi macam gambar portrait, sama juga. Boleh taruh dalam rumah. Tak ada rumah, malaikat tak masuk. Oh, Memang kena buka waktu nak macam mana.
Kan ada kata boleh lagi. Saya ceramah tempat tu, saya masuk-masuk rumah tu penuh gambar. Allahu Akbar. Diuji. Dan saya mengajar rumah tu kita bertauhid. Tak, saya kata sabar dulu mula-mula. Kan? Sabar dulu bagi bab ni. Pertama penting ikut sunnah Nabi, penting pun sabar bab ni. Oi, gambar. Soal tu terang lah. Yang tidak dibenarkan dalam Islam seperti gambar ini. Saya ke ustaz tapi saya cakap lah. Tapi harap apa sini, suami dia tak kasih, nak cabut. Saya kata nak taat Allah kan, tak suami. Nak macam mana? Tapi macam gambar-gambar tu tak boleh gantung kan? Afdal tak gantung. Afdal tak gantung lah. Nah, Dia gambar Sepatutnya tak gantung. Tak boleh ada gambar gantung dalam rumah. Sepatutnya tak gantung. Simpan lah. Sebab kita masih lagi, kita menjaga, keluar daripada khilaf lah. Pertama sekali, mengambil gambar dengan fotograf ni, alat kamera apa semua, handphone ke apa, itu masih lagi, kita kata masalah dia perselisihkan di kalangan para ulama kita. Namun untuk keluar daripada khilaf tersebut, janganlah kita gantung gambar tersebut ke rumah kita, untuk keluar dari khilaf. Yang kedua, bila kita gantung gambar keluarga kita, orang lain datang rumah kita tengok, nak pula dia gantung masa zaman dia sekolah-sekolah menengah dulu, tudung tak pakai lagi, apa semua. Mana boleh. Sebab wanita tak untuk diperaga-peragakan. Betul tak? Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah, dan tetapkan mereka dalam rumah mereka. Untuk apa? Supaya tidak diperaga-peragakan. Kita keluar, wanita keluar untuk hajat dia, untuk mengaji, untuk beli makanan, untuk belajar, bukan untuk diperaga-peragakan seperti yang berlaku zaman sekarang ini. Na'udzubillah min zalik. Frame ayat-ayat Quran boleh. Ayat Quran apa tujuannya? Kalau dia frame ayat Quran, tujuan dia untuk hafal ayat tersebut, maka ini bagus, tak syak lagi. Kalau untuk hiasan, maka na'udzubillah min zalik. Itu adalah perkara yang patut kita elakkan. Al-Quran bukan diturunkan untuk diperhias-hiaskan, untuk menghias rumah. Apatah lagi kalau ayatnya berbelit-belit, terpusing sana terpusing sini, tak difahami, tak boleh dibaca. Tujuannya semata-mata untuk hiaskan dengan ayat Quran, ataupun untuk kononnya perlindungan daripada sekian dan sekian. Memang ulama kita tak hukum syirik kalau siapa menggunakan ayat Quran sebagai perlindungan. Cuma dia dibenci oleh An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini boleh jadi jalan kepada syirik, ataupun jalan kepada benda yang seumpama dengannya lah. Akhirnya kebergantungannya kepada gambar tu tadi. Akhirnya bila rumah dia tak masuk pencuri, nampak sebab gambar ni lah, sebab ada gambar ayat Quran ni lah yang kita gantung, pencuri tak masuk. Jadi itu benda-benda yang kita patut elakkan. Apatah lagi kalau letak gambar tersebut boleh menyebabkan, letak ayat Quran tadi menyebabkan penghinaan kepada ayat Quran tadi. Dia letak ni televisyen dia, atas tu letak ayat Quran, sebelah sini letak ayat Quran. Ini televisyen, ini ayat Quran. Televisyen tengoklah muzik, tengok perempuan seksi, tengok apa semua, ayat sini Quran sebelah sini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi dia dicela kepadanya nanti. Jadi Al-Quran jadi hujah ke atas dia nanti. Tapi ustaz, masjid haram pun ada. Masjid haram bukannya dalil. Para ulama kita bagi tahu banyak kali dah. Tapi nak atak juga, nampak macam mana dah raja tak nak ikut cakap. Dan perkara tersebut bukannya menyebabkan dia jatuh kufur dan bawah sampai nak jatuh dengan raja tu, tak. Cuma benda yang tak sepatutnya. Antara min asyratis sa'ah, dan antara tanda hari kiamat adalah Quran itu akan diperhiaskan. Satu, mushaf tu. Mushaf kita colourful kan, merah, kuning, emas. Okey. Dan antara tanda kiamat juga adalah masjid itu akan diperhiaskan. Habiskan ayat Quran apa semua. Kata guru kami, laisa min sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tu ustaz, ni bukan ibadah. Kamu gantung ayat Quran bukan tujuan untuk dapat pahala. Dia saja je. Nampak? Jadi kita kata
ia adalah bukan daripada petunjuk Nabi SAW. Macam ni kalau saya sebut tadi lah, letak untuk hafal. Tahun ni ayat nak tampal ayat surah Sajdah kat dinding. Seribu dinar. Seribu dinar tu lagi model lain lah, bagi mepek lah. Tu lagi makruf lah, untuk jadi kaya apa semua. Jadi kita baca kitab kita musuh apa Maksudnya kita berhenti kat puan tu. Ya, ini kat mana? Puan ke mana? Saya tak ingat. Oh, surah Al-Hajj. Okey. Ibn Qayyim tu kita baca ke? Al-Allamah Ibn Qayyim. Itu sebelum tu, itu hadis yang pertama. Kau menggambar dah sudah. Ha? 931 lah. Awal lagi. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. 931. Wali Muslim. Yang penjelasan tu, Wali Muslim an Abil Hayyaj, daripada Abil Hayyaj, qala li Aliyun, daripada Abil Hayyaj, dia telah berkata kepadaku Ali radhiyallahu anhu. Abul Hayyaj Al-Asadi Hayyan bin Husain al-Tabi'in. Ali radhiyallahu anhu telah memerintahkan dia untuk meruntuhkan berhala, menghancurkan berhala, dan meratakan kubur, dan menghapuskan lampu-lampu di kubur-kuburan. Okey. Dan dia kata, Ali berkata kepadaku, ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tada' timthalan suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitah. Maukah kamu aku utuskan kepada kamu satu tugas, kata Ali kepada Abul Hayyaj tadi tu, sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutuskanku untuk buat benda tersebut, iaitu janganlah kamu biarkan ada sebuah gambar tanpa kamu musnahkan, dan jangan kamu biarkan ada sebuah kubur yang menonjol, yang meninggi, tanpa kamu meratakannya. Kita baca nota kaki bawah tu dalam Qurratul Uyun Muwahhidin. Qurratul Uyun ni dikarang juga oleh anak Syekh Abdul Wahab, cucu Syekh Abdul Wahab. Inilah yang benar daripada Nabi SAW dalam mengingkari, menghilangkan masalah-masalah seperti ini. Lalu orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ini orang kafir, dia buat benda yang tak diperintahkan, dia tukar dengan patut apa yang mereka perintahkan. Itu patutnya diperintahkan untuk meratakan kubur, dan mereka tinggikan kubur, kan? Kata Syekh ni, mereka memperbanyakkan perupaan-perupaan, maksudnya patung-patung, timsal, dan menggunakannya untuk beribadah. Mereka memperbanyak bangunan di atas kuburan, macam golongan Sufiyah dan Syiah, menghiasinya, menjadikannya berhala-berhala. Sudah kita sebut sebelum ni, kan? Lat wal Uzza wal Manat. Al-Lat itu kan kuburnya di bawah batu yang besar, itu orang sembah batu tu. Al-Uzza pokok, 3 pokok yang orang sembah pokok tersebut, yang Nabi SAW hantar hantar Khalid bin Al-Walid untuk pergi pecahkan. Maksud dia dah hancurkan pokok tersebut, dia balik. Kalau dia kata macam mana, okey tak? Nabi tanya pada Khalid, aku dah hancurkan pokok tersebut, kau nampak apa-apa tak? Tak nampak apa-apa. Nabi kata pergi balik. Nabi pergi balik, Nabi nampak satu perempuan yang rebang rambut dia, yang tasyir. Kemudian
Ialah macam ahli sihir. Lalu Khalid perempuan tu ajar kepada orang sembah balik pokok tu. Nabi Khalid al-Walid bunuh perempuan tersebut. Lalu sampai berita sebut ke Nabi SAW, dia jumpa balik Nabi. Nabi kata, kamu telah membunuh Uzza. Itulah syaitan al-Uzza. Itulah syaitan Uzza. Walaupun pokok dia tak ada. Dia ajak balik nak sembah. Masa dia nak potong pokok tu, Khalid al-Walid kata, banyaklah orang keliling-keliling bukit-bukit yang dah lagi tu. Dia kata, wahai Uzza, jagalah kami daripada kejahatan Khalid al-Walid. Dah hancur juga akhirnya. Maksud Nabi SAW tak akan biarkan akan ada berhala yang disembah. Dia akan hancurkannya. Macam disebutnya kali kan dalam begitu juga dengan Zulkhinsah tu kan, dekat selatan Yaman, dekat utara Yaman tu, selatan Arab Saudi tu, sama juga. Man yurihuni min Zulkhinsah. Siapakah yang boleh melegakan jiwaku dengan menghancurkan Zulkhinsah? Kan? Lalu keluar siapa? Sa'd bin Waqqas. Maka pergilah seorang sahabat, dia pergi. Maka Nabi kata, Allah SWT tak jadikan kamu ni hadiyan mahdiyah, jadi ketua, jadi hadiyan, pemberi hidayah, dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia hancurkan 300 orang pergi hancurkan berhala tersebut. Dalil bahawa berhala tak boleh dibiarkan. Okey. Itu Ustaz, Malaysia ni macam mana? Tanya mufti ya. Berarti berhala tak boleh dibiarkan. Ada rumah ibadah untuk orang kafir, biar berhalanya hanya dalam rumah ibadahnya, tidak dizahirkan sepatutnya. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Iqtidat Shiratal Mustaqim, dia sebut tidak menzahirkan salib, tidak menzahirkan loceng, tidak menzahirkan semua. Kalau ustaz tak demokrasi, kita tidak beriman dengan demokrasi kita tidak beriman dengan demokrasi. Kita beriman dengan hukum Islam. Kalau macam tu kat negara barat pun tak boleh lah nak zahirkan azan. Tak apa, tak zahir sudah. Tapi negara barat pun. Dan seharusnya orang Islam kat negara barat tu hijrah ke negara Islam. Tak ada negara kafir. Kenapa nak menguatkan ekonomi negara kafir? Hijrah. Kata Syekh Salih saya sebut dulu kan dalam kuliah ni kan. Ada orang tu dia kata, kami duduk di negara Perancis dan kami telah khatam kitab Tauhid. Apakah kitab yang patut kami baca lagi, Syekh? Dia kata, baca kitab Tauhid lagi. Kami dah khatam, baca kitab Tauhid lagi, kerana kamu belum faham Tauhid. Jadi kena hijrah ke negara Islam. Lepas tu banyak masyayikh kita bila kata sebahagiannya lari ke negara barat apa semua, di zaman Saddam Hussein, dia kata semoga Allah Ta'ala menyelamatkan akidah mereka apa semua. Mereka telah memilih dunia daripada, dia lari ke negara Islam. Allah Ta'ala alam bissawab. Nak cakap tak banyak cakap lebih sebab ni. Al-Allamah kat sini kan, kata mereka menyangka bahawa hal itu adalah ajaran agama. Mereka menganggap itu ajaran agama, padahal itu adalah kemungkaran dan keburukan yang paling besar. Waktu kita kena engkar dengan sesungguhnya engkar. Kalau tak ada orang yang engkar, akan datang generasi akan menganggap bahawa ialah sebahagian daripada agama. Jadi sentiasa kita kena cakap benda ni. Biarlah orang kata ustaz ni balik-balik syirik, balik-balik syirik, balik-balik bid'ah, balik-balik syirik. Kita tak nak generasi akan datang nampak benda ni tidak diengkari oleh seorang pun ustaz. Kerana mereka berlebihan dalam mengagungkan orang mati dan kerana mereka beribadah kepada selain Allah yang hakikatnya hal tersebut merupakan hak Allah ke atas hamba-Nya. Itu kata Qurratul Uyun Muwahhidin. Ni anak Syekh Abdul Wahab diuraikan juga kitab ni. Kemudian atas tu kita baca balik. Ini huraian daripada Syekh Abdul Rahman Ali Syekh ni lah, menulis kitab ni. Di dalam hadis di atas, hadis tadi apa, hadis Ali tadi, penjelasan bahawa Rasulullah SAW mengutus Ali untuk pekerjaan itu. Adapun gambar-gambar dilarang kerana menyerupai makhluk Allah. Adapun perataan kubur kerana jika ditinggikan menimbulkan fitnah, mengkultuskan, itu mengagungkan dan mengagungkannya kubur tersebut. Ya, kalau macam berlaku seorang sahabat saya baru sembang semalam daripada Bangladesh. Dia kata ada satu kubur di Bangladesh yang asalnya kubur anjing. Sekarang kubur tu disembah. Kemudian dia namakan dengan nama yang hebat.
Nama Qutbus Syah. Asalnya bahasa Bangladesh, Qut itu maksudnya anjing. Jadi tukar Qutb, ditambah ba hujung, Qutb. Jadilah Wali Qutb. Tahu Wali Qutb tak? Wali Qutb ni istilah sufi mengatakan bahawa Allah SWT telah memilih dalam alam ni 30 wali. Daripada 30 wali itu ada 12. Dari 12 tu tapis lagi 8 abdal. Dari 8 abdal, daripada 12 abdal ada 8 kutub. Dari 8 kutub ada 4 ghaus. Dan 4 ghaus ni lah dunia menjadi tetap di atasnya kerana ada 4 wali ni. Kalau tak ada 4 wali ni, dunia akan hancur. Wali kutub ni, Qutbul Ghaus, Ghausul Azim. Meripik ya, Aimi kan? Ha, meripik. Ini macam ni muka dia. Ada orang percaya benda ni tak? Kan? Barakallahu fikum. Jadi kat sini barakallahu fikum, kata benda ni kutub. Akhirnya kubur anjing tu orang letak apa semua, akhirnya disembah di Bangladesh. Subhanallah. Lepas tu asalnya kubur tak ditinggikan. Bayangkan kubur anjing ditinggikan pun orang dah sembah. Kalau kubur manusia, macam kita kalau kita pergi kubur kan, satu kubur di Sabah kita pergi. Satu kubur tu Masya Allah tinggi, ada pagar, ada kain kuning apa semua. Orang pergi sana dan kita tengok keliling kubur tu ada apa? Ada colok, ada lilin, ada orang campakkan kertas-kertas. Kertas tu bila kita ambil, baca ambil kertas tu, permintaan, wahai Syekh tolong aku nak sekian. Ada ayam disembelih tepi tu. Kita nampak ayam tu depan mata. Ada dalam video, dalam handphone saya ada. Saksi saya Ustaz Asri Sobri. Masa kita pergi sekali, nak pergi jalan kat pulau. Asalnya niat nak berjalan kat pulau, nak lalu pulau Dua Hilulang, nak tengok laut cantik. Dekat jeti tu ada kubur. Kubur tu Masya Allah, dengan berpagar-pagarnya, dengan kubur Islam lah ni. Ada kubur tu pula buat macam rumah, macam ada macam ni kan, ada bumbung macam ni. Atas tu pula ada patung ayam. La ilaha illallah. Kubur itu yang besar tu lah, dekat keliling dia ada 2 ekor ayam hitam disembelih kat tepi tu. Nampak ayam tu disembelih kat tepi tu. Ayam tu ada kat situ lagi. Kalau nak makan, orang tak biarkan ayam kat situ. Tahu tak? Saya pun nak buat apa nak bersebelah kat situ. Selang 2-3 km pasar dah kat situ. Nampak? Ditinggikan kubur, disembah. Bila orang tanya siapa? Ini orang hebat apa semua. Wali apa, ustaz-ustaz yang hebat apa semua. Tapi dia orang sini, tapi kenal ke dia ni? Tak, orang kata dia ni wali hebat. Nampak tak? Ini kita akan baca dalam apa Ibn Qayyim sebut nanti. Bagaimana asalnya dia hanyalah sangkaan-sangkaan semata-mata. Lepas tu Islam so hancur supaya orang jahil bila pergi kubur yang nampak, semua kata tak ada siapa yang hebat atau orang lain. Ini bila nampak tinggi satu kubur, mesti wali ni. Pergi mana-mana pun kubur, kalau nampak satu kubur yang ditinggikan. Tapi puak-puak ni pandai pula dia twist balik. Kalau macam tu kita tinggikan semua lah. Supaya semua sama. La haula wala quwwata illa billah. Supaya semua tak disembah. Saya kata sama ada semua disembah atau semua tak disembah, itu je. Barakallahu fiikum. Jadi kita baca kat sini, dia kata maka mengalihkan perhatian kepada tindakan seperti dalam hadis ini sejenis termasuk masalah agama. Untuk kata kat tadi kan, tujuan dan kewajipannya. Jika masalah ini diabaikan, maka larangan akan dilanggar. Fitnah terhadap penghuni kubur akan semakin besar. Dan selanjutnya kuburan itu menjadi tujuan perjalanan bagi para penyembah dan pengagung yang Nabi larang untuk musafir melainkan bermasjid, 3 masjid sahaja. Lalu mereka mengarahkan seluruh ibadah mereka kepadanya, kepada kubur tadi berupa permintaan, isti'anah, wad du'a, wal istighasah, pertolongan, dan juga perendahan di at-tadarru' wadh-dhabhu, dan penyembelihan, wan nadhar, dan nazar, dan segala bentuk benda yang lain semua adalah ibadah. Tadi tu penyembelihan kat kubur tadi, ayam tu syirik. Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Ighathatul Lahfan fi Masail Syaitan, kitab ni sangat bagus. Sekarang ni Syekh Saleh Fauzan sedang mensyarahkan kitab ni. Barang siapa yang membandingkan antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kuburan, apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya, dan apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Apa yang para sahabat buat pada kubur? Nabi sahabat ratakan kubur.
bila nampak mayat Nabi Daniel, mereka telah menguburkannya pada salah satu kubur yang telah dikorekkan 11 kubur yang lain. Tahu kan kisah tu kan? Nampak satu mayat. Jadi dikatakan mayat itu mayat Nabi Daniel. Kat sebelahnya di kitab tulisan. Malam tu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu perintahkan supaya sebelah kubur lain dikorek dan ditanam mayat pada salah satu kubur, kemudian diratakan dan tak tahu mana satu kubur yang betul. Tapi puak-puak sufi ni rasa sebelah-sebelah dia sembah nanti. Kan bagi mereka tak ada masalah kalau kata ada dua kubur. Ana hujah dan masya-Allah ada jawapan dia. Kan? Ahli jadal. Kata kenapa kamu sembah kubur wali ni sedangkan kat sini pun ada, dekat Iraq pun ada. Dia kata tak mustahil dari segi syarak, dari segi hukum. Kerana roh orang yang beriman ni bila dia mati dia naik ke atas dan dia pecah, dia akan jatuh. Dia akan jatuh ke muka bumi ni, dia akan letak banyak tempat. Dia sebut sendiri orang. Tak mustahil. Ini tak mustahil ada dua kubur Imam Ali radhiyallahu anhu, dua kubur Husain. Dekat Iraq pun ada kubur Husain, dekat Mesir pun ada kubur Husain. Dekat Kaihara saja 300 kubur yang disembah. Subhanallah. Ada jelasan dia pun ya. Maka keduanya saling bertentangan kalau kita tengok dengan apa yang dilakukan kebanyakan orang zaman sekarang. Saling bertentangan dan berlawanan, dan mungkin keduanya tidak akan bertemu selama-lamanya. Rasulullah SAW melarang solat pada kuburan, sedangkan mereka melakukan solat di kuburan. Belum melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, mereka menjadikan membangun banyak tempat ibadah di atas kuburan. Dan mereka sebut sebagai masyahid. Mereka tukar nama masyahid, bukan kubur dah, masyahid, agar serupa dengan rumah-rumah Allah. Beliau melarang menyalakan lampu di atasnya, sedangkan mereka malah menyalakan lampu di atasnya. Nanti tengok gambar tu lah, kubur satu Habib. Bukan setakat lampu, bukan setakat api. Lampu lilap-lilap macam raya-raya punya lampu lilap tu letak kat kubur. Dia kata ni larang ni. Ini sekadar untuk bila orang ziarah tak ada rasa macam benda ni kan berantu ke. Jadi buat macam ni, benda yang nampak supaya orang mesra pengunjung. Okey. Beliau melarang menjadikan tempat hari raya. Allahumma la taj'al qabri 'idan. Ya Allah, jangan menjadikan kubur aku 'id. Maksud 'id yang diulang-ulang. Kalau tak disunahkan kita pergi umrah, pergi Masjid Nabawi tiap-tiap hari pergi kubur Nabi. Tak sunnah. Tiap-tiap hari, asal ada masa je pergi, asal masa pergi. Tak, bukan sunnah. Itu 'id. Itu menjadikan kubur Nabi 'id. Benda yang selalu diulang-ulang. Kita masuk Madinah, dah ziarah kubur Nabi. Kemudian sembahyang macam biasa 3 hari, 4 hari kita pergi umrah tu. Kalau nak balik, nak pergi ziarah sekali lagi, macam Ibn Umar buat, silakan. Kalau tak nak buat pun tak ada masalah. Tapi kalau ejen kata, mesti buat ziarah wida', nak tinggalkan Madinah, buat ziarah wida'. Siapa ada ziarah wida'? Ini bid'ah. Dia kata, bahkan sebagai Muntawif kata, siapa yang keluar Madinah dengan tak pergi buat ziarah wida', seumpama orang yang pergi keluar rumah orang tak minta izin. Pandai-pandai lah kau kias macam tu. Umrah pun tak ada tawaf wida' pun Tawaf wida' tu benda yang khilaf dalam masalah tawaf wida'. Tawaf wida' untuk haji. Ini ada masalah dipersisihkan. Saya tak, kalau masalah fiqah yang persisih ni saya tak maksud, bukan setiap masa pun kita bergaduh lah. Siapa nak buat tawaf wida' buat, siapa tak nak buat sudah habis cerita. Tapi ziarah wida' tak ada, yang confirm tak ada. Tak ada kitab fiqah, tak ada, dan kitab hadis pun tak ada. Lepas tu yang lagi dahsyat lagi, saya cerita kat sini juga. Faham besar? Aduh, ejen tu bila tinggalkan Madinah tu lambai lagi, lambai Masjid Nabawi. Kita lambai, kita tinggal, kita mahu meninggalkan Masjid Nabawi. Maka puan-puan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita beristighfar dahulu. Astaghfirullahalazim. Orang Jawa, maka pakcik-pakcik belakang ni pun astaghfirullahalazim. Saya kata pakcik, astaghfirullahalazim. Saya kata, saya duduk belakang kali dalam bas tu. Astaghfirullahalazim, pakcik bukan astaghfirullahalazim. Al-ajim tu Jawa mana tu ajim, azim. Tapi Mutawif kata, lepas tu
lambai kita mau meninggalkan Makkah dan Madinah, lambai ke Masjid Nabawi, lambai macam-macam tu semua. Beria lambai. Allah musta'an. Allah musta'an. Tak cukup lagi dekat emosional. Dia masuk ke emosi ni untuk supaya baru orang kata seronok pergi umrah dengan grup ni. Emosi tu rasa betul. Rasa tapi buat bid'ah buat apa. Baru ini benda tak betul. Dan masukkan lagi benda-benda yang khurafat apa semua. Lebih kubur Nabi kan bagi pula buku baca doa. Buku yang panjang buku. Doa pergi ziarah kubur Nabi SAW. Yang Nabi ajak pergi Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar atau ya Abu Bakar. Doa panjang. Berdirilah makcik dekat tepi tu, kena halau. Bila kena halau dengan polis tu, mula kata, tengoklah polis Arab ni kasar. Kau tak nak duduk setengah jam, 1,000 lagi orang nak lalu sini. Tu salahkan polis tu. Polis tu kasar lah, polis Wahabi lah, apalah. Allah. Doa menghadap kubur lagi. Nabi larang. Dia kata, doa kiblah Syekh, kiblah. Doa kiblah, dia kata. Dan saya pernah tengok sini, depan mata saya. Dengan sahabat saya, Abu Mikdad. Kita orang pergi umrah sekali. Dia, kan Masjid Nabawi ni kan. Tak payah alih kamera, tak payah. Kan Masjid Nabawi kan macam ni. Kan? Ini kan bahagian depan. Ini kan kubur Nabi. Ini kan Raudhah. Kan? Jadi orang ni keluar. Kan? Dia keluar bagi salam kat sini. Lepas tu, sini kan pakek. Saya dah tengok kat sini, orang bersujud ke arah ni. Sujud. Sembahyang. Dan saya dah tengok juga orang yang sembahyang kat sini, menghadap kat sini. Solat ni, solat. Sama ada dia bengap sangat tak tahu kiblat kat mana. Baru first time datang. Jadi kita bagi uzur lah tu. Tapi dia sujud kat sini. Sampai tiba-tiba polis datang ramai ke ni. Halau dia. Halau. Bila kena halau, mula-mula kata, dah berlawan-lawan dengan biasa apa tak tahu cakap apa lah. Tapi nampak dia macam Pakistan. Tapi yang ni saya nampak memang confirm berlewi, sebab hijau. Sujud rokok kat sini. Menghadap ke kubah hijau. Sebab itulah dia orang punya apa? Lambang tu apa? Kubah hijau. Kubah tu kan Nabi yang buat, sama Uthmaniyah buat kubah ni. Zaman Nabi kubah ni buat. Gambar ni kubah. Jangan Nabi melarang letak kubah. Habis tu ustaz, kenapa sekarang kalau dibiarkan? So tak mengelak fitnah lah. Kalau buang kubah nanti habis satu dunia kata nampak Wahabi ni, nampak menghinakan makam Rasulullah SAW. Tapi asal bikin Nabi tak ada kubah. Tak ada kubah ni, tak ada. Kubah lain tak ada lah. Wallahualam. Kubah ni ingat tak ada suatu bentuk reka bentuk Islami contohnya. Bukannya asal masjid mesti ada kubah. Kalau 4 segi tak boleh masjid. Bukan. Tahu tak? Cuma dah terkenal kubah tu, orang masuk, orang dari jauh nampak kubah, masjid. Tapi Gurdwara Sahib pun ada kubah juga. Betul tak? Kawan baru tu kan? Ingat masjid. Kita pun tak ada masuk. Allah, Gurdwara Sahib. Yang sepijik ni masjid. Allah musta'an. Tapi buat kubah itu lain lah. Dan tak ada. Yang ni pun bukan lambang Islam. Siapa kata ni lambang Islam? Ni Islam. Atau masjid mesti ada benda ni. Ini juga bukan. Cuma sekarang kenapa dia letak? Supaya sekarang ni lambang orang nak cek masjid, mana masjid? Nampak masjid. Kalau 4 segi je orang ingatkan pasar raya apa. Ada 4 masjid tu dia buat simple je. Ada pakcik tu kata, ni nak buat mission kereta api ke nak buat masjid ni? Kata. Dia marah lagi. Jadi kita kata tujuan ni hanya nak untuk kenal, supaya orang yang jauh datang ni kenal. Juga dengan mihrab. Kan mihrab depan tu. Memang bukan kata mesti ada mihrab. Kan? Mesti ada kena lengkung kat depan masjid. Tak, cuma dia ada masalah. Masalah dia apa? Supaya orang tahu kiblat. Supaya orang tahu kiblat dengan ada mihrab. Itu depan. Itu dari segi saintifik lah, nak ekor betul lah, dia bentuk dia bulat sini, bulat sana, bulat sini supaya bunyi dia tu ekor.
Tapi setengah-setengah tu mikrofon dah sampai 5 mikrofon pun nak ikut apa lagi, kan? Itu cerita lain lah. Sama lagi baca kitab ni. Bil memang banyak lagi baca kitab. Beliau memerintahkan, nampak? Aid, jangan jadikan kubur Nabi Aid. Kalau kubur Nabi tak jadikan Aid, Aid ni maksudnya apa? Dia ada Aid al-makaniyah, ada Aid al-zamaniyah, ada Aid bentuk tempat. Tadilah kubur Nabi tempat sekilam Aid yang bid'ah lah. Tapi yang sunnahnya Aid macam hari haji yang kita ulang, pergi Arafah, pergi Mina, pergi Muzdalifah, yang kita ulang-ulang Aid, atau Masjid Nabawi, atau Masjidil Haram, Aidul Jumaat, ataupun Aid berbentuk waktu, Aid al-Jumaah, hari Jumaat, atau Aid Sanawiyah yang setahunan, atau hari raya haji dan hari raya puasa. Aid ni maksudnya benda yang tikrar, kita ulang-ulang. Ada bentuk zaman, waktu, ada bentuk makan, tempat. Jadi menjadikan kubur Nabi SAW ada waktu tertentu, setiap tahun dia pergi timing tertentu, contohnya malam Maulid Nabi SAW, maka itu adalah bid'ah. Kalau kamu telah mencipta satu Aid yang baru dalam Islam, maka Maulid Nabi itu bid'ah. Tahun baru itu, satu Muharram itu bid'ah. Nisfu Sya'ban itu bid'ah. Meraihkan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban memang ada, nisfu Sya'ban ada, nisfu Muharram ada, nisfu Safar semua ada. Habis tu Ustaz, kalau 15 hari bulan tadi lain, maka kita dimustahabkan untuk berpuasa 15 hari bulan, kan? Kadang ada orang yang buruk, Ustaz, bukankah kita disunahkan juga berpuasa pada hari-hari purih 13, 14, 15? Habis tu kenapa kamu tak buat nisfu Safar, nisfu Muharram, nisfu Syawal? Kenapa nisfu Sya'bannya? Dalil bahawa kamu sebenarnya memang nak niatkan Aid pada 15 Sya'ban tadi. Jadi kat sini beliau Nabi SAW melarang jadikan tempatnya, rumahnya sebagai tempat hari raya Aid. Allahumma la taj'al qabri aidan. Kalau kubur Nabi, apatah lagi kubur orang lain. Tetapi mereka malah menjadikannya tempat hari raya dan manasik, tempat ibadah, serta berkumpul bagaikan mereka berkumpul untuk hari raya. Betul tak? Seperti dibuatkan oleh golongan habaib di kubur-kuburan. Di kubur-kuburan Nabi Hud, dia buat Aid setiap kali bulan Muharram, 10 Muharram tu, hari Ashura di Hadramaut. Yes. Di Tarim Hadramaut, mereka kubur pergi berpesta beramai-ramai. Ini dalil bahawa mereka ini telah menjadikan kubur itu sebagai Aid, pesta. Sedangkan Nabi larang daripada perkara tersebut. Nampak terbalik tak? Terbalik. Beliau memerintahkan kubur diratakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang kita bacakan tadi. Dan juga satu lagi hadis Thumamah bin Sufai. Hadis ini sangat bagus. Baca dengan hadis ini. Dari riwayat Muslim, ia berkata, kami pernah bersama Fadalah bin Ubaid di negeri Rom. Rom sini bukan Rom Itali tu. Ini Rom Syam masa tu, iaitu di Rhodes, Pulau Rhodes, Rhodes. Kan dekat mana? Dekat laut Mediterranean tu, kan? Kan Pulau Rhodes, kan? Salah seorang kami meninggal, lalu Fadalah menyuruh supaya dikubur dan kuburannya diratakan. Fadalah bin Ubaid. Kemudian dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW menyuruh meratakannya. Maksudnya hadis Nabi banyak, bukan hadis Hayyat dan Ali radhiyallahu anhu saja, tak, banyak lagi hadis lain. Sementara itu berlebih-lebihan dalam menyalahi dua hadis, berlebih-lebihan dalam melanggar dua hadis ini, mereka meninggikan kubur sehingga kuburan tersebut bagaikan rumah dan mendirikan kubah-kubah di atasnya. Makam Habib Nuh Singapura. Boleh ni Google Makam Habib Nuh Singapura, Makam Shah Jihan, makruf lah, yang itulah Taj Mahal. Makam Muhammad Ali Jinnah, dia tahu, Pakistan juga. Buka juga Makam Husain, sama ada di Iraq,
ataupun di Mesir. Google, balik ni Google. Iran tak ada kubur dia. Berapa lama-lama Iran dah banyak. Iran banyak. Kubur Hussein? Tak, dua je. Jadi itu kubur lain lah. Kubur Abu Lu'lu'ah Al-Majus. Itu makruf lagi, terkenal, orang dah buat viral dalam video tu kan. Kalau kat Malaysia ni lah kubur Makam Habib Noh, kubur Pulau Besar Melaka tu, kubur Sultan Al-Arifin, kubur Sharifah Roziah. Kubur Hantuah tak? Kubur Hantuah dia kata je, cuma dia ada pagar je. Okey. Tapi kubur Hantuah bagus, luar tu penuh. Kata jangan buat khurafat, jangan buat apa semua. Buat meninggikan lah. Tapi kalau yang kita buat sekarang macam ada sikit naik platform sikit, kan okey. Platform pun jangan buat. Kita hanya buat dia punya sepadan saja, supaya tanah kubur tu tak hendak hilang. Itu tujuannya untuk itu saja. Dan wala yuktab alaih, jangan tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un keliling Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi al-Fatihah apa semua. Tak. Dan tak perlu buat tempat duduk tepi-tepi tu letak rumput mahal kan. Kau geras apa semua letak tempat itu lain lagi bidah lah. Letak batu, satu batu untuk tanda boleh lah. Untuk tanda, insya-Allah. Okey, nampak ni? Sementara mereka meninggalkan kubur, beliau melarang mengapur, mengecat kuburan, plaster, jasasul kubur, dan membangunkannya berdasarkan hadis Muslim kan. Rasulullah SAW melarang nahan jasasul kubur wa la yubna alaih. Beliau melarang membuat tulisan pada kuburan itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan kitab Sunan dari Jabir bahawa Nabi SAW melarang mengapur kuburan dan wala yuktab alaih. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, hasan sahih lah tu. Sedangkan mereka menaruh papan-papan atas ni dan menulis ayat-ayat Quran di atas ni. Ma'ruf kan? Kita pergi sini lah. Di Sabah ada kubur warna-warni lagi. Kubur warna pink ada, kita warna putih, standard juga. Putih tak putih, hitam kan. Di Sabah saya pernah tengok kubur warna pink, warna hijau, warna biru. Kita lalu tepi lembah tu, lembah kuburan tu, ya Allah cantiknya. Macam taman bunga. So ada biru, kuning, merah, hijau. Kubur. Beliau melarang menambahkan tanah kubur selain daripada pasir yang ada. Maksudnya tak boleh tambah apa yang melainkan tanah kat situ je. Dia tambah lagi supaya nampak tinggi kan. Dikatakan oleh Abu Daud bin Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi melarang daripada kuburan itu dikapur, ditulis atau ditambahi. Sementara mereka menambah batu-batu, bata dan kapur di atas kuburan tersebut. Kita baca ni nota kaki dari Ibn Qayyim. Umar bin Abdul Aziz melarang kalau kuburan dibangun dengan tembok, dan beliau berwasiat supaya kuburannya tidak dibangun seperti itu. Al-Aswad bin Yazid berwasiat agar jangan mendirikan tembok di atas kuburan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwasiat ketika wafat agar orang ramai jangan mendirikan benteng di atas kuburannya. Imam Ahmad membenci kalau kuburan diadakan benteng-benteng yang besar. Benteng yang besar lah. Kalau sekadar kecil je untuk supaya tak nak ni yang besar pun. Pagar besar. Faham tak? Tu pagar tu pula dihias-hias apa semua, ada pintu apa semua. Melainkan kalau tujuannya untuk halang orang, itu je. Buat khurafat contohnya. Nak pergi kubur dia, tutup. Habis. Bukan jadi tempat ibadah. Macam berlaku pada kubur Nabi SAW. Kan? Telah ditutup dengan 3 lapis dinding. Kita nampak tu, kita tak nampak apa pun sebenarnya. Kita nampak dinding je. Makam Nabi SAW ni, makam dalam ni kan, 4 segi tu, yang lalu tu kan, dalam tu ada 3 lapis lagi bau kubur Nabi SAW. Wahita bisalasati judran, kata Imam Ibn Qayyim, dia buat apa? Dia buat syair dia tutup dengan 3 judran, 3 dinding. Dan dinding tu pula disengaja adjustkan supaya, kata kalau kubur Nabi macam ni kan, katakanlah dia adjust macam ni, supaya tak kalau ni menghadap sini, kat sini, ni kat sini, kat sini, mana tak kena betul-betul kubur Nabi. Macam mana dia buat, saya tak pasti 3 macam tu ke, tapi supaya bila orang pergi kubur, doa sini tak kena dekat.
Dan sebab tu kita kata yang kita pergi sekarang ni, kita sebenarnya bersalam di luar makam Nabi SAW. Itu sama aja kalau kita selawat kepada Nabi SAW pun. Sama aja. Sebab kita bukan pergi kebun Nabi sebenarnya, telah didindingkan dengan 3 lapisan dinding, masuk dengan besi yang Arab Saudi buat sekarang tu 4 lah. Jadi orang semua tengok, oh itu kebun Nabi dalam tu. Rupanya apa benda nampak tak tahu, Wallahualam. Kan semua kan? Tengok. Saya tengok bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita dah bincang sebelum ni kan masalah ni, kitab ni, cucu Nabi SAW sendiri. Bila ada orang terjenguk. Tu nak masuk makam betul tu. Nak masuk makam betul ni, yang belum lagi ada Arab Saudi punya ni. Yang belum ada ni lagi. Masa baru lapisan yang pertama, rumah Aisyah dulu baru. Ketika itu pun bila seorang lelaki nak masuk, terjenguk nak masuk, nak bagi salam. Masa kat sini kan rumah cucu Nabi kat sini kan, asalnya rumah Nabi. Cucu Nabi duduk situ pula, dia nampak orang kat sini. Dan nak buat apa tu? Dia nak bagi salam lah. Dia kata nak buat apa tu? Sini makan malam. Kata tak nak makan malam. Nak buat apa? Tengok ni, nak bagi salam. Engkau dengan orang kat Spain sama je, kau akan bagi salam pun. Wa ma anta wa min bil Andalus illa sawa. Tidaklah engkau dengan orang yang berada dekat Andalus, dekat Spain sana, illa sawa. Kau bagi salam kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jelas tak? Dia orang tak faham masalah ni. Okey. Ibrahim An-Nakhai berkata, para ulama dahulu melarang menambahan batu-batu di atas kuburan mereka. Maksudnya, sekarang orang beli pula batu putih, batu sungai, batu mamar, batu apa semua. Import Itali, batu mamar hitam. Maksudnya bahawa mereka yang mengagungkan kuburan dengan menjadikannya tempat hari raya, menyalakan lampu di atasnya, membangun tempat ibadah dan kuburan-kuburan dan kubah-kubah di atasnya adalah melawan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menentang apa yang dibawa olehnya. Dan yang paling besar adalah menjadikannya tempat ibadah dan menyalakan lampu di atasnya. Buat benda tersebut dah haram dah, jadikan tempat ibadah 2 kali haram, teruk lagi. Hal itu dosa besar. Para ahli fiqh dan sahabat-sahabat Imam Ahmad dan lainnya menegaskan bahawa hal tersebut hukumnya haram. Bahkan bukan Imam Ahmad saja, semua mazhab mengharamkannya. Abu Muhammad Al-Maqdisi berkata, seandainya meletakkan lampu di atas kuburan diperbolehkan, tentu pelakunya tidak dilaknat. Kan dia berkata la'natullah al-yahud wa nasara. Kerana perbuatan itu berarti membuang harta tanpa faedah dan berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan, serupa dengan mengagungkan berhala. Abu Muhammad berkata, tidak boleh menjadikan masjid-masjid di atas kuburan berdasarkan hadis yang kita biasa dengar, iaitu laknat Allah ke atas Yahudi, mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah, dan aku melarang kamu daripada melakukannya. Wa inni anhaakum an dzalik. Kerana perkhususan kuburan dengan salat di sisinya merupakan sikap mengagungkan berhala dan sujud dan taqarrub kepadanya. Telah diriwayatkan kepada kami bahawa permulaan penyembahan berhala adalah dengan pengagungan orang-orang mati. Kan belajar hadis Ibnu Abbas kan, biasa kita dengar lah tu, yang bahawa sesungguhnya di antara Nabi Adam dan juga Nabi Nuh AS ada 10 generasi yang mereka semua tidak menyembah berhala. Kemudian matinya orang soleh. Lepas orang soleh tidak buat patung, mula-mula niat dia untuk mengingati kita, mengingati mereka untuk kuat beribadah. Kan kata hadis tersebut, bila kamu nampaknya maka bersemangatlah kamu untuk beribadah. Kemudian bila makin nasi, maka Allah Ta'ala mereka melupakan tujuan sebenar dibuat patung tersebut. Kemudian syaitan berkata, sesungguhnya atuk kamu dulu telah menjadikan patung ini tempat meminta hajat. Itu sebabnya. Itu sebabnya tajuk ni letakkan dalam bab ni, bab membuat patung tadi dan kubur tadi, sebab dua hampir sama. Permasalahan ini kemudian berkembang sehingga orang-orang yang sesat dan musyrik membuat kuburan yang layaknya sebagai tempat tujuan haji. Nampak? Dan mereka melakukan manasik di dalamnya. Upacara, maksudnya manasik maksudnya apa? Dia ada ritual tertentu. Mula-mula macam ni, tu kena pergi sungai dulu mandi, lepas pergi sungai sembahyang 2 rakaat, lepas sembahyang 2 rakaat pergi dekat telaga, lepas kat telaga tu cakap kat telaga tersebut, lepas kat telaga tu sampai dekat kubur, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Idris, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Ibrahim. Kan nampak tak? Nombor buat tu. Assalamualaikum ya
Semua bagi salam. Assalamualaikum ya Idris, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Ismail, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Hud. Semua dia bagi salam. Kemudian mereka berdoa dengan doa-doa itu kena habis. Dia akhiri dengan Assalamualaikum, orang tu ada itu kan tu. Assalamualaikum ni di kubur memang tak nafi. Tapi membuat ritual tu tadi. Ritual. Assalamualaikum, tak salam sebab Nabi sini bagi salam Assalamualaikum ya ahlad diyar. Para ulama dia dalam bab tu dia kata Assalamualaikum ya ahli, dia kata orang kubur tu boleh dengar. Sebagian ulama kata boleh dengar. Yang kata tak boleh dengar, dah bincang banyak kali kan, yang kata tak boleh dengar itu bab doa. Macam kita kata Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita lepas sembahyang tu kan. Sehingga sebagian orang yang berlebihan dari mereka menulis kitab dan memberinya nama Manasik Haji Al-Masyahid. Buat kitab lagi. Dan ada kitab daripada Ustaz Adli. Kitab apakah upacara yang kita kena buat bila pergi ziarah kubur Hud dan orang saleh. Ada kat situ. Kena senyum pergi kubur tu. Saya kata pergi kubur kena senyum. Tak tahu asal kena senyum ni. Dia kata kan Nabi kata bila jumpa saudara kamu kena senyum. Saya juga kalau pergi kubur nak jumpa saudara dah tu. Senyumlah. Mereka lupa tujuan ziarah kubur itu diadakan. Tujuan ziarah kubur ialah untuk tazakkirukumul akhirah, ingatkan mati. Bukan nak pergi ziarah macam ziarah hari raya tu. Tidak ragukan lagi bahawa hal ini adalah perbuatan yang jauh dari ajaran Islam dan sama halnya dengan memeluk agama penyembah berhala. Keras kat ni Ibn Qayyim ni kan. Lihatlah perbezaan yang besar antara apa yang disyariatkan Rasulullah SAW dan tujuan beliau melarang hal tersebut tentang masalah kuburan dengan apa yang disyariatkan mereka dan tujuan mereka. Tidak ragukan lagi bahawa hal itu menimbulkan kerosakan-kerosakan yang tidak bisa dihitung. Di antaranya mengagungkan kuburan. Apakah kerosakan-kerosakan tadi kubur tersebut? Mengagungkan kuburan dapat menimbulkan fitnah, menjadikannya sebagai hari raya, bermusafir kepadanya, berpergian. Dengan Nabi melarang kan? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu sibukkan untuk bermusafir, untuk pergi beribadah melainkan kepada 3 masjid. Puak-puak ni buat lagi alasan. Habis tu kalau pergi US boleh. Dia kata tak haram lah. Kita pergi US bukan nak beribadah kat US. Orang tu nak buat PhD ke, nak buat kerja ke, ada meeting ke. Kalau pergi Turki boleh. Pergi Turki nak ziarah, nak melancong. Tak dia apalah. Bukan niat untuk beribadah di masjid Tok Kapa tu. Bukan. Ada tak orang kata saya nak pergi Turki sebab apa nak qiyamul lail dekat Tok Kapa? Mana ada? Tak boleh. Tak bermusafir untuk beribadah kat tempat tersebut. Kalau musafir pergi mengaji, bukan tujuan untuk beribadah, ibadah khasah. Mengaji itu ibadah kan dia kata. Yang maksud Nabi ni ibadah khasah, salat, sujud, zikir, baca Quran dalamnya. Itu yang Nabi SAW larang. Faham tak ni? Penyembah-penyembah kuburan ini lebih memilih beribadah di kuburan daripada beribadah di Masjidil Haram. Ya, sebab dia kata tanah dekat dekat Iraq tu mana dia? Karbala tu lebih mulia daripada tanah Masjidil Haram. Mereka berpendapat bahawa menempatkan juru kunci pada kuburan lebih mulia daripada mengangkat petugas untuk masjid. Jadi tukang jaga kubur tu lagi mulia. Dan mereka menganggap akan datang kesialan jika pada suatu malam lampu yang digantungkan di atas kuburan itu terpadam. Lepas tu kita tengok ada pakcik tu dekat Pulau Besar Melaka. Kerja dia duduk kat kubur, tepi kubur tu. Dia lepak je. Lepak, dia haus kan dia pergi kedai makan bawah minum free. Sebab dia penjaga kubur kan. Dia duduk je kubur sebelah tu. Tu orang tanya tu yang kisah keluar-keluar macam-macam keluar tu. Duduk tu yang kata Nabi Khidir datang, Nabi Isa datang kan. Ada cerita kan dulu kan. Nabi Isa datang Pulau Besar Melaka. Nabi Isa datang, subhanallah. Dia kata Nabi Isa pernah datang Pulau Besar Melaka. Nabi Isa datang macam mana? Datang dengan isteri dia. Subhanallah. Nabi Isa ada isteri. Macam dah tahu dia Nabi Isa, ada salib kat sini. Ada salib kat sini Nabi Isa. Sini Nabi Isa. Allah musta'an. Kat mana? Nabi Isa turun. Dia buat kat Isa kat mana? Kat kedai tu. Makan mi goreng dengan isteri dia. Allah musta'an. Hinanya dia letak Nabi Isa AS.
Nabi Isa tak turun lagi. Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Bukan bila masa Nabi Isa turun sekarang. Tapi kalau kita cakap benda ni, dia kata, oh tak mustahil. Ini kan kuasa Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kau nafikan benda ni, kun fayakun. Kita tahu mana kita nafikan kun fayakun, tapi ni nas hadis kata. Jadi bapak ni bukan percaya benda ni semua. Jadi pejabat-pejabat berhala kuburan lebih mulia berada di sisi kuburan. Menempatkan juru kunci lebih mulia daripada menjadi petugas Masjidil Haram. Dan mereka menganggap akan datang sial tadi kalau tak lampu terpadam. Maksudnya mereka jaga tiap-tiap hari tukar lampu, bahkan bernazar. Ada yang nazar untuk sponsor minyak lampu. Itu masuk syirik ke? Masuk bid'ah. Dan ada kesesatan yang lain, iaitu bernazar kepada kuburan dan kepada juru kunci yang tersebut, yang jaga pintu tu lah. Ada keyakinan bahawa orang-orang musyrik bahawa kuburan itu menghilangkan balak, menolong dalam melawan musuh, menurunkan hujan dari langit, menghilangkan bahaya, mendatangkan maslahah kebaikan, menolong orang yang dizalimi dan melindungi orang ketakutan, juga dapat menjerumuskan diri ke dalam laknat Allah dan Rasulnya dengan menjadikan masjid di atasnya dan menyalakan lampu padanya, dan kan dapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kesesatan lainnya, iaitu perbuatan syirik yang besar dilakukan di sisinya. Kemudian juga menyakiti ahli kubur dengan apa yang dilakukan orang-orang musyrik terhadap perbuatan mereka. Para ahli kubur merasa terseksa dengan apa yang dilakukan di sisi kuburan mereka. Merasa terseksa, bukan dia orang terseksa. Dia orang tak terseksa. Orang-orang salih merasa terseksa. Macam hadis Nabi kan, innal mayyit yu'adzab bi buka'i ahli alaih. Mayat itu kata Ibn Taymiyah, bukannya orang menangis dia kena azab dengan Allah Ta'ala. Maksudnya dia terazab, dia rasa tension dengan tangisan tersebut. Itu maksudnya. Faham Yang dibincang tu kan dalam bab hari kiamat tu, kitab At-Tashqar tu, innal mayyit yu'adzab bibuka'i ahli alaih. Mayat itu diazab kerana tangisan ahli keluarganya. Jadi orang kita silap faham tu, yang tak boleh nangis tu, tarik kata air mata jangan jatuh dekat mayat kan. Tarik makcik tu. Sebab apa? Takut tak nak jatuh air mata. Itu bukan, itu kefahaman yang salah. Maksud hadis tersebut tangisan tadi adalah, yang pertama, sama ada dia pesan ahli keluarganya untuk buat tangisan, seperti sebahagian kaum. Ataupun yang kedua apa dia? Bukan dia diazab dengan azab Allah Ta'ala, iaitu dia diazab, maksudnya apa? Dia terseksa dengan melihat, macam kita terseksa tengok orang tu buat maksiat, betul tak? Terseksa melihat orang tu lakukan maksiat. Kat sini lah, terseksa dengan apa yang dilakukan di kuburan mereka. Isa alaihi salam membenci apa yang dilakukan oleh orang Nasrani di sisi kuburannya. Begitu juga para wali. Yang ni apa yang kepercayaan orang Kristian, kepercayaan orang Kristian bahawa Nabi Isa ada kubur. Begitu juga para wali, nabi dan bukan nabi, wali dan syekh dan lainnya, mereka merasa terseksa. Lepas tu pada hari kiamat, ahli kubur itu berserah diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah ni, ayat dia macam mana? Dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpunkan mereka berserta apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu mereka berkata, apakah kamu menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci Engkau, tidak patut bagi kami mengambil selain Engkau sebagai pelindung. Akan tetapi mereka menyembah, mereka memberi, Engkau telah beri mereka, bapak-bapak mereka, kenikmatan hidup sampai mereka lupa mengingati Allah, dan engkau dan mereka adalah kaum yang binasa. Maksudnya apa? Kaum tersebut menafikan lagi. Bila disembah wali tu kata, Subhanallah, ya Allah, tak layak untuk kami disembah daripada engkau. Ini sama macam Nabi Isa juga dengan malaikat kan. Bila Allah Ta'ala kata kepada malaikat, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, wahai malaikat, engkau ke yang suruh orang ni semua sembah engkau? Malaikat kata, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Bahkan mereka itu sedang menyembah jin. Malaikat berkata, mereka sedang menyembah syaitan, jin. Bal kanu ya'budunal jin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelah suku dah. Okay.
Jadi insya-Allah kita sambung surat 936 ni. Jadi kesimpulannya, kenapa bab ini letakkan dalam kitab tauhid, iaitu bagaimana gambar patung, sebab musawir ini termasuk patung kan. Gambar patung dan bawa kepada kuburan tadi membawa kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Maka Syekh masukkan dalam bab kitab tauhid ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.